Salam sejahtera. Ini pendedahan terkini berkait dengan adun Rembia yang telah lompat parti menyertai PAS yang disahkan sendiri oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan. Akmal Saleh, pemimpin parti UMNO, Ketua Pemuda UMNO menyatakan pampasan 100 juta. Akmal Saleh memberikan pesan kepada adun Rembia, sediakan tin Milo. Yang menariknya di dalam ulasan sebentar tadi ada netizen memberikan komen, mungkinkah PAS sedia membantu menyalurkan dana bagi membayar 100 juta denda saman UMNO kepada adun Rembia ini? Jika PAS tidak sedia membantu, kata mereka, sia-sialah pengorbanan kambing hitam pengorbanan adun Rembia ini. Kata mereka, adun Rembia kini benar-benar berada di mulut buaya. Sebelum ini, kata mereka, bagus-bagus hanya digantung daripada UMNO dan tidak ada apa-apa yang kerugiannya, tidak dipecat, maupun tidak kehilangan kerusi, apalagi didenda 100 juta. Kini beliau memilih untuk masuk ke dalam mulut buaya. Kini menjadi persoalan siapa akan bakal tolong beliau. Nak minta tolong dari UMNO, minta maaf, tiada yang nak tolong. Nak meminta tolong daripada Pakatan Harapan kembali semula kepada PKR, jauh sekali nak dapat diterima semula. Nak minta tolong dengan abah kau pun tak boleh. Nak minta tolong dari Atok pun mungkin tak boleh langsung lagi. Jadi ini yang dikata, pergi ke mana-mana pun tersepit. Tak tahu lagi lah nak pergi ke mana, utara, selatan, timur dan barat. Semuanya telah menolak beliau. Kini satu saja harapan, kata Akmal Saleh, tolong sediakan tin Milo. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berpesan kepada adun Rembia Muhammad Jailani Khamis supaya menyediakan tabung bagi membayar pampasan 100 juta ringgit kerana melompat parti. Semalam, Ketua Menteri Abdul Rauf Yusuf dah buat sidang media. Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki dah keluarkan statement, sediakan 100 juta ringgit. Nasihat saya, kata Akmal Saleh, siapkan tin-tin Milo untuk dikumpulkan. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO Subang di bangunan UMNO Selangor hari ini. Terdahulu, Ashraf berkata semua calon BN telah menandatangani akuan bersumpah yang secara jelas menyatakan mereka akan meletakkan jawatan sebagai ahli parti dan wakil rakyat jika menyertai parti politik lain. Langkah tersebut, katanya, bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan dan mereka juga perlu membayar balik kepada Barisan Nasional sebanyak 100 juta ringgit. Ashraf juga mencabar Jailani untuk berjumpa di mahkamah susulan tindakannya menyertai PAS. Pada 16 Julai lalu, PAS mengumumkan bahawa Jailani yang digantung 6 tahun daripada UMNO telah menyertai Parti Islam itu sejak Jun tahun lalu. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan berkata, penyertaan Jailani ke dalam PAS tidak akan menjejaskan kedudukan adun terbabit kerana Dewan Undangan Negeri Melaka belum menguatkuasakan undang-undang anti lompat parti semasa Jailani menyertai parti itu. Dalam perkembangan lain, Ketua UMNO Subang Ahmad Azhar Abu Hanifah yang turut hadir pada majlis dirasmikan Akmal hari ini berkata, dia akan membentangkan usul khas mendesak pelantikan Ketua Pemuda parti itu sebagai Menteri Kabinet. Ini kata Ahmad, Ketua Pemuda UMNO tidak diberi mandat untuk menerajui jawatan menteri atau timbalan menteri selama 2 penggal berturut-turut. Kita minta jawatan ini bukan atas kapasiti Dr. Akmal, tapi atas kapasiti Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Bagi saya selaku Ketua UMNO bahagian, dah 2 penggal Ketua Pemuda tak diberi ruang dan peluang untuk galas jawatan menteri dan timbalan menteri. Rakyat nak lihat muka baru, suara baru, the new upcoming leader. Ya, saya yakin Dr. Akmal calon sesuai dan calon pewaris yang perlu diangkat suara UMNO
dalam kabinet untuk semak dan imbang, katanya Ahmad. Bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO turut menggesa perwakilan sayap pemuda parti itu di seluruh negara untuk mengemukakan usul berkenan dalam mesyuarat mereka yang akan datang. Sebagai maklum balas, Akmal berkata dia tidak bersetuju dengan usul itu dan terpaksa menolaknya. Sambil merakamkan penghargaan atas sikap dan niat di sebalik usul itu, Adun Merlimau berkata objektifnya untuk memulihkan UMNO supaya mendapat keyakinan rakyat. Tujuan saya adalah kembalikan UMNO di hati rakyat. Jadi menteri ini, tengoklah bila UMNO dah menang dan memerintah secara majoriti, baru saya fikirkan. Setakat hari ini tak ada, kata Akmal. Di sebalik penolakan Akmal, Arman menegaskan dia akan terus membawa usul itu ke peringkat tertinggi. Saya akan bawa terus usul ini dan diluluskan. Tak salah kalau Akmal diberikan peluang jadi Menteri Kabinet atas persetujuan Perdana Menteri, kata Arman. Netizen kata, walau usung Tin Milo round 1 Malaysia, 10 tahun pun masih tak cukup jumlah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Dalam bulan Julai ini, Malaysia sangat cemerlang. Kepimpinan Anwar Ibrahim sangat cemerlang. Daripada faktanya, memang tak boleh dinafikan. Anwar Ibrahim memimpin negara ini, memimpin para kabinet dan negara ini ke arah mercu kejayaan yang luar biasa, yang mana tiada siapa dapat menjangkanya. Lebih daripada itu, ada orang luar daripada negara luar, penganalisis politik, juga ahli-ahli ekonomi yang bijak pandai dari luar negara, terperanjat dengan pencapaian Malaysia pada bulan Julai ini. Namun, biasalah, para pembangkang semuanya tak mahu terima fakta. Yang mereka terima ialah persepsi. Yang mereka terima ialah auta. Yang mereka terima ialah cakap-cakap kabar angin yang tiada fakta langsung. Yang mereka suka ialah surat layang. Fakta dibuang entah ke mana. Hari ini, sekali lagi selepas bulan Julai bertubi-tubi, ekonomi negara Malaysia menunjukkan prestasi luar biasa yang memeranjatkan. Hari ini sekali lagi ekonomi terbukti mengukuh. Akhirnya pedas pesanan Rafizi buat Walaun. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, ramai tidak mahu menerima fakta bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia semakin mengukuh ketika ini. Katanya, ramai akan mendakwa kononnya ekonomi negara semakin merudum. Namun, fakta akan menjawab semua dakwaan itu. Saudara-saudara sekalian, fakta itulah yang menjawab sebenarnya dakwaan. Nombor itu adalah nombor yang tak akan pernah menipu. Kata-kata orang boleh saja dispin, tapi nombor tidak boleh ditipu. Kalau fakta tentang prestasi ringgit yang menjadi mata wang kedua terbaik di Asia dan prestasi bursa saham yang menambah nilai melebihi 20% dalam masa setahun pun belum cukup, saya akan tambah satu lagi fakta ekonomi yang baru keluar, kata Rafizi. Hari ini, iaitu Jumaat 19 Julai, Jabatan Perangkaan Negara DOSM mengeluarkan anggaran awalan atau advance estimate angka pertumbuhan ekonomi negara bagi suku kedua dari April hingga Jun 2024, katanya di media sosial. Ekonomi Malaysia diramal tumbuh 5,8% bagi suku kedua tahun 2024 berbanding suku yang sama tahun lepas. Prestasi baik ini, kata Rafizi, dijangka akan terus mendorong pengukuhan nilai ringgit dan kenaikan pasaran saham selain terus menarik pelaburan yang mewujudkan peluang pekerjaan baru kepada rakyat. Namun katanya, kita akan sering terdedah kepada risiko pembodohan di media sosial yang mengatakan ekonomi negara merudum. Tetapi fakta-fakta ini membezakan antara mereka yang menghormati ilmu
dan mereka yang memalingkan muka dari ilmu. InsyaAllah ekonomi negara akan terus mengukuh. Tetapkan hati kita untuk sama-sama menyumbang membina semula ekonomi negara, kata Rafizi. Jangan marah bila data menunjukkan ekonomi semakin mengukuh. Pesan kawan saya dari utara. Panas tak apa, jangan koyak, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Mereka dah makin melampau. Ini pula yang terjadi. Selepas isu doa kunut nazilah di parlimen yang dikatakan oleh ahli parlimen dan juga Menteri Keselamatan Dalam Negeri sebagai melampau, ini pula perbuatan yang turut disebut sebagai melampau oleh Aiman Atira, yang mana beliau kata adalah satu tindakan melampau mengaitkan beliau dengan arak, dan kini beliau tuntut supaya perkara itu ditarik balik dalam masa 48 jam. Seorang individu bertindak melampau apabila cuba mengaitkan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Aiman Atira dengan sebuah jenama minuman keras iaitu Tiger. Aiman Atira dalam satu kenyataannya hari ini menuntut individu tersebut menarik balik hantaran tersebut dalam tempoh 48 jam dan berhenti menyebarkan fitnah. Beliau berkata pasukannya sedang mengumpul maklumat berkaitan dan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang. Saya nasihatkan Mat Nur Azman Yusof turunkan posting ini dan hentikan sebaran fitnah atau berhadapan dengan tindakan undang-undang, kata beliau. Saya sama sekali tidak pernah menghalalkan arak, tetapi malang sekali ramai pula kelompok takfiri yang menghalalkan fitnah dan menghalalkan percubaan jahat mengaibkan saya dengan fitnah. 48 jam, tegasnya dalam satu kenyataan di Facebook hari ini. Hasil pemerhatian sehingga berita ini ditulis, individu terbabit masih belum menurunkan hantaran tersebut. Hantaran dibuat individu terbabit dipercayai berkaitan dengan isu terpalit pada ahli Parlimen Sepang itu ketika beliau menghadiri sebuah konsert amal pendidikan anjuran sebuah sekolah kebangsaan jenis Cina SJKC bagi meraikan para penyumbang sekolah itu. Tular foto memaparkan Aiman Atira bergambar dengan individu lain sambil memegang replika cek sumbangan syarikat arak sebanyak RM 3.175 juta ringgit. Difahamkan, Aiman Atira menyumbang RM100,000 kepada lembaga pengurusan sekolah. Selain beliau, ada beberapa syarikat penyumbang lain yang turut hadir ke acara tersebut, di mana jemputannya dibuat pihak sekolah tanpa pengetahuan menteri. Yang patut kita tahu ialah, selain beliau, ada beberapa syarikat penyumbang lain yang turut hadir ke acara tersebut. Dan perkara itu, yang mana jemputan yang dibuat oleh sekolah itu sebenarnya tidak diketahui oleh menteri tersebut. Jadi nak buat macam mana lagi kan? Sekolah tu yang jemput pihak yang lain yang turut menjadi penyumbang. Takkanlah menteri itu pulang pula tiba-tiba kan? Dia terpaksalah berada di sana juga. Lebih afdal macam itu. Dalam penjelasan Aiman Atira, syarikat minuman arak tersebut adalah salah satu penyumbang SJKC berkenan. Selain itu, Aiman Atira menjelaskan bahawa kehadirannya adalah untuk memberikan sokongan terhadap usaha sekolah untuk mengumpul dana bagi membangunkan dewan yang selesa kepada murid. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Adun Rembia dikatakan bakal muflis. Apa pula pendapat anda semua? Adakah itu adalah hukum karma balasan kepada orang yang tak setia dengan parti?
Kerana kita tahu sebelum ini Adun Rembia berasal daripada parti PKR. Selepas itu beliau lompat lagi menyertai parti UMNO, Barisan Nasional. Selepas itu kata tak lagi sehaluan dengan parti itu, mengambil pula alasan kononnya parti UMNO kini dah bekerja sama dengan Pakatan Harapan, dia lompat lagi dalam PAS. Namun netizen kata itu semua gara-gara nak menjadi calon semata-mata. Dah boleh menghidu, dia tak dapat lagi dicalonkan, dia pindah tempat lain. Walau bagaimanapun dia juga gunakan alasan tak diberikan peruntukan. Manakan nak bagi peruntukan, kata Ketua Menteri Melaka, kalau dia sendiri dah mengambil keputusan menyertai pembangkang. Nak bagi macam mana lagi kan? Dah mengkhianati kawan, dah mengkhianati parti, nak mau bagi apa lagi? Itu sebabnya netizen kata tindakan muflis itu adalah satu balasan yang sewajarnya, wajar untuk ahli Parlimen Rembia itu. Kali ini Puan Zarkasi, Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, dia bukan orang biasa-biasa. Puan Zarkasi ialah Speaker Dewan Undangan Johor. Jadi kalau dia sebagai speaker pun dapat mengambil keputusan seperti ini, kalaulah Adun Rembia ini berada dalam Dewan Undangan Negeri Johor, saya pasti Puan Zarkasi dah menghukum dia seteruk-teruknya. Tapi ini pula Puan Zarkasi kata, biar dia muflis, kena saman sebab jadi YB katak. Itu kata-kata YB yang berhormat Puan Zarkasi. Kata beliau, UMNO perlu memastikan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis dikenakan tindakan tegas. Berikutan keputusannya menyertai PAS. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkasi berkata, UMNO perlu ada kes yang boleh jadi presiden ataupun duluan, agar yang lain takut untuk menipu parti dan rakyat yang mengundi mereka. Jadi dengan adanya kata-kata daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Johor ini, pastilah ia memberikan idea yang sangat lumayan baiknya untuk UMNO, yaitu mencari duluan untuk mana-mana kes akan datang. Kalau dalam PKR sudah ada duluan, yaitu Zuraida Kamarudin, dan saya yakin selepas ini mana-mana ahli parti PKR tidak akan berani lagi melakukan perbuatan yang sama, lompat parti, mengkhianati PKR, kerana Zuraida sudah kalah 10 juta ringgit dan diarah untuk bayar. Jadi UMNO sekarang ini perlu mencari duluan, titik tolak, piawai ataupun ikutan teladan pada masa yang akan datang, yaitu kalahkan kalahkan Adun Rembia itu, dan mereka ada duluan untuk dapat meminta membayar 100 juta ringgit itu. Kata Puan, UMNO jangan berkompromi untuk mengheret YB Jailani Adun Rembia ke mahkamah. Biar dia bayar saman 100 juta ringgit ini, baru tahu tinggi rendah langit. Katanya menerusi satu hantaran di Facebooknya pada Sabtu. Ada netizen yang mengecam dan mengejek Adun Rembia. Mereka kata kali inilah dia akan menangis-nangis darah kerana menyesal perbuatan lompat parti ke PAS, dan dia mungkin tidak akan dapat dibela oleh sesiapa. Soal peribadi ini, jangan harap orang akan bela anda. Lebih-lebih lagi yang melibatkan 100 juta ringgit. Dari mana nak dapat 100 juta ringgit tu? Kalau mengikut Akmal Saleh, dia kata, pergilah kumpul menggunakan tin Milo. Saya fikir tin Milo banyak manapun tak akan dapat membayar 100 juta ringgit itu. Jawapannya mudah, istihar muflis. Bila sudah muflis, maka musnah dan punahlah harapan untuk bertanding selama-lamanya. Kerana untuk menjadi calon dalam pilihan raya, satu-satunya syarat yang tak akan dikompromi ialah calon itu tidak boleh seorang banduan telah disabitkan bersalah, dan juga tidak boleh muflis, bukan banduan. Jelasnya Adun Rembia itu perlu diajar dengan keras,
kerana banyak kali melompat selain merahsiakan keahliannya dalam PAS. Yang ini paling menyakitkan hati akar umbi UMNO, para pemimpin UMNO, apabila tindakan Adun Rembia itu dilihat merahsiakan keahliannya, seakan-akan menyembunyikan tindakan lompat partinya dalam PAS itu. Sudah setahun baru dia beritahu dia sudah jadi ahli PAS. Itulah yang menyakitkan hati para pemimpin UMNO. Siapalah yang tak sakit hati, kan? Bayangkanlah Anda sendiri. Anda punya istri yang Anda kawini sebenar-benarnya. Tiba-tiba setahun kemudian barulah dia nyatakan dia ada suami lain. Silap sikit, Anda bukan saja mengamuk, Anda akan pasti membuat tindakan yang lebih tegas daripada itu. UMNO perlu bersih, dan dia, Muhammad Jailani, elok muflis di Saman kerana menjadi YB katak, kata Puan Zarkasi. Pada Selasa, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan Muhammad Jailani yang sebelum ini digantung keahlian dalam UMNO sah menyertai PAS. Ini satu kesilapan yang besar oleh Muhammad Jailani. Beliau mungkin lupa menggunakan khidmat peguam. Dia patut tanya dulu peguam-peguam dia, apa yang patut dia buat. Dia patut bertanya dulu pada peguam dia, wajarkah dia mengumumkan terus? Ini bukan dia yang umumkan. Saudara, kalau dia yang umum, pada pendapat saya, kalau Muhammad Jailani sendiri yang umum, mungkin itu masih boleh diterima dan boleh diputar balik, ditwist dan dispin. Tapi oleh kerana yang mengumumkan itu ialah Setiausaha Agung PAS sendiri, nak spin macam mana lagi? Dah terlalu rasmi dah. Dah terlalu rasmi sehingga Setiausaha Agung PAS sendiri yang umumkan. Nak spin macam mana lagi? Nak buat U-turn macam mana lagi? Semuanya dah sah. Nah, katanya lagi kemasukan Muhammad Jailani ke parti itu berkuat kuasa Jun tahun lalu lagi. Itu disahkan oleh Setiausaha Agung PAS itu. Sebelum DUN Melaka, Dewan Undangan Negeri Melaka meluluskan Akta Anti Lompat Parti yang dinamakan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Melaka Pindahan 2023 pada 31 Julai 2023. Di sinilah kelihatannya betapa dia merahsiakan keahliannya semenjak itu. UMNO tahun lalu menggantung keahlian Muhammad Jailani selama 6 tahun kerana didakwa melakukan sabotaj terhadap parti apabila dengan sengaja hadir pada majlis pengumuman calon Perikatan Nasional pada PRK Simpang Jeram di Bakri, Johor. Pada Mac 2020 lalu, Muhammad Jailani antara 4 wakil rakyat PH di Melaka yang bertindak menyokong gabungan Perikatan Nasional selepas mendakwa hilang kepercayaan terhadap Ketua Menteri Melaka ketika itu, Adli Zahari, sehingga kerajaan PH Melaka tumbang. Akhirnya, PHBN pula bekerjasama. Sekarang ini, siapa yang kena, dia yang terasa pedasnya. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, bye-bye.